Who is the lover? Allah. Who is Ar-Rahman? Allah. Who is Al-Mannan? La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Muhammad is the messenger. To Allah is our return. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Muhammad is the messenger. To Allah is our return. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. لا إله إلا الله محمد رسول الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. All praise is due. Hello, Assalamualaikum. I'm Fatin. And I'm Najiha. You are turning to Public Medical TV. We are now at Pusat Bekam As 2. far as we know, diabetes, obesity, heart disease and cancer among Malaysians is rare. Most of them prefer modern medication to cure disease. However, there are many other alternative and traditional treatments such as acupuncture, cupping and Ayurveda. Many of them, do not know the benefit from traditional treatment. Cupping is a traditional alternative treatment that have been used 1,000 years ago. Cupping is known as a cure to many different For the diseases. first part, our reporters Hayat Rosli will take you to the sea, The history and origins of cupping and the disease that can be cured to this treatment. Cupping, also called bekam or hijama, is one of the most popular therapies nowadays. It can cure many diseases, for example, diabetes and high blood pressure. I, Mr. Hayat, will take you to explore the world of cupping and the difference between the type of cupping with Mr. Sapri. A cupping therapist, almost 7 years experience in practicing this alternative medicine. Let's join us. Bismillahirrahmanirrahim. Apa makna bekam? Bekam ialah perubatan tradisional lama yang diamalkan oleh kebanyakan masyarakat dunia. Di antaranya ialah masyarakat Yunani, masyarakat Babylon dan juga masyarakat Cina. Di dalam perubatan Islam, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyatakan bekam ialah mengeluarkan darah daripada permukaan kulit dengan sedikit torehan ataupun tusukan benda tajam dan menghisapnya atau menyedutnya untuk mengeluarkan darah tersebut daripada permukaan kulit. Perbuatan ini adalah sebahagian daripada perbuatan yang diamalkan oleh Nabi SAW, sebagaimana yang terdapat dalam satu hadis Nabi SAW yang menyebutkan inna khaira ma tadawaitum bihil hijamah. Sesungguhnya sebaik-baik perbuatan yang kamu lakukannya ialah berbekam. Hadis riwayat Bukhari. Maka berbekam adalah sebahagian daripada sunnah Nabi SAW yang sangat berguna kepada manusia, yang memberi manfaat yang teramat banyak kepada kesihatan manusia. Antara penyakit yang boleh dirawat melalui kaedah bekam ialah penyakit kritikal seperti darah tinggi, kecil manis, buah pinggang dan penyakit-penyakit yang disebutkan di dalam perbuatan moden. Bagaimanakah kita merawat penyakit yang kritikal ini dengan kaedah bekam? Sebenarnya yang kita ketahui bahawa berbekam ia tidak memberikan apa-apa kesan
melainkan ia menyembuhkan kepada penyakit-penyakit yang dialami oleh manusia. Contohnya penyakit yang kita bekam ialah penyakit yang melibatkan darah, seperti penyakit darah tinggi. Darah tinggi ialah penyakit yang melibatkan tekanan darah yang menyebabkan manusia itu hilang kawalan seperti pening dan seumpamanya. Maka dilakukan rawatan untuk menghilangkan pening dan juga darah tinggi. Begitu juga rawatan untuk mengubati penyakit kencing manis dan juga penyakit-penyakit yang disebutkan di dalam perbuatan muda. Berbagai penyakit lain yang boleh dirawat melalui berbekam, antaranya ialah di bahagian kepala untuk merawat penyakit migrain, dan juga di bahagian belakang ini untuk merawat penyakit-penyakit seperti yang menyebabkan mata dan seumpamanya. Terima kasih. Tahap umur ataupun berapakah minimal bagi pesakit yang boleh dibekam? Pesakit yang boleh dibekam bermula daripada kanak-kanak sehinggalah orang dewasa. Menurut kaedah Hafni, pesakit yang bermula daripada kanak-kanak, kaedah pembekamannya dilakukan sederhana, iaitu hanya melibatkan beberapa poin sahaja. Boleh jadi 2 poin ataupun 3 poin, dan dilakukan bekam darah pada tempat tersebut. Adapun orang dewasa yang telah mengalami berbagai-bagai jenis penyakit, maka boleh dirawat di antara 10 hingga 15 poin untuk mengeluarkan darah daripada permukaan kulit, dan penyakit yang dialami oleh mereka itu akan dapat segera dikeluarkan daripada tubuh melalui darah toksik yang keluar ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimanakah kaedah berbekam? Saya akan menunjukkan kepada anda bagaimana kita melakukan rawatan bekam. Sebelum kita mengetahui bagaimana kaedah berbekam, hendaklah kita mengetahui bahawa di manakah tempat-tempat yang kita akan bekam. Yang pertama ialah kita letakkan bekam di bahagian belakang. Kemudian selepas itu kita akan meletakkan sedikit minyak sebelum diletakkan kad bekam. Kad bekam diterik dalam keadaan sederhana. Selepas itu dibiarkan di dalam di antara 3 sehingga 5 minit. Selepas itu kita akan menggunakan pen lenset yang di dalamnya mempunyai jarum lenset yang diguna dan dibuang untuk setiap pesakit. Kemudian kita akan lakukan kaedah penusukan kepada tempat yang kita nak bekam. Tusukan ini dilakukan di antara 20 sehingga 30 tusukan di bahagian tempat yang kita nak keluarkan darah tersebut. Kemudian tempat itu akan ditarik semula dan dibiarkan di antara 5 sehingga 10 minit. Bismillahirrahmanirrahim. Di manakah poin yang kita akan lakukan bekam dan juga penyakit-penyakit yang boleh dibekam? Di antara poin-poin yang dilakukan pembekaman yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW ialah antaranya poin kepala dan juga poin al-kahil dan juga disebut sebagai al-katifaini. Juga disebut sebagai ala dhahri, iaitu di belakang, dan juga ala al-warik, di atas pinggang, dan juga 2 poin di bahagian kaki ataupun disebut sebagai ala dhahril qadam. Ini adalah tempat-tempat yang dilakukan pembekaman berdasarkan hadis Nabi SAW yang masyhur di kalangan kaedah bekam. Nabi SAW telah meninggalkan kepada kita satu hadis
Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayn lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kamu dua, sekiranya kamu berpegang kepadanya, nescaya kamu tidak akan sesat, iaitu Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana kita sebahagian daripada umat Islam yang sedar dan isaf bahawa perlunya kita kembali kepada Al-Quran dan hadis, di antara perkara yang kita kena kembali ialah kembali kepada perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi telah meninggalkan kita berbagai jenis khazanah ilmu perubatan yang sebahagiannya masih diamal dan sebahagian lagi masih belum diamal, bahkan masih belum diterokai oleh manusia. Kita sebagai orang Islam mesti melaksanakan apa yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara tinggalan perubatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah berbekam. Kerana berbekam adalah menjadi amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Tayyibah, iaitu juru bekam Nabi sallallahu alaihi wasallam, melakukan pembekaman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, iaitu Abdullah bin Abbas, mempunyai 3 orang juru bekam di kalangan hamba-Nya, dan seorang adalah juru bekam kepada diri dan keluarganya, dan 2 orang disediakan untuk sahabat-sahabat beliau, menunjukkan bahawa berbekam adalah suatu perkara yang sangat hebat. Maka marilah kita kembali kepada perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi teras kepada kejayaan manusia hidup di dunia dan akhirat. Marilah sama-sama kita memperkasakan semula rawatan berbekam, kerana ini adalah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dipraktikkan oleh para sahabat, yang ditinggalkan oleh para ulama, yang dilaksanakan sebahagian daripada keagungan di dalam zaman kegemilangan Islam yang terdahulu. Ayuh, marilah kita sama-sama kembali kepada perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekian daripada saya, Ustaz Muhammad Sabri bin Yamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. segment for public medical for this week and stay with my friend. Thank you. Assalamualaikum. From what we see early, cupping can treat many diseases. That's right, Najaha. You are arriving to the end of the show. Hopefully, our sharing and information will give benefit to all of you. To those who have any suggestion, you can email to us to www.publicmedicaltv.com. And thank you for spending with us until the end of the show. Till we meet again next week. Thank you and Assalamualaikum. Who is the lover? Allah. Who is Ar-Rahman? Allah. Who is Al-Mannan? La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Muhammad is the messenger. Allah is